السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر اللهم أعن نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Wisyahul Afrah. Kalau kitab Jawi muka surat 9 muka surat 12 bagi 9 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad bin Ismail Ad-Dawudi Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka niatnya seperti dikatanya nawaitu istibahati muftaqirin ilal wudu'i, ataupun nawaitul wudu'a, atau nawaitu fardal wudu'i, atau nawaitu raf'al hadathi, atau nawaitu taharata anil hadathi. Jadi sekarang kita masuk perbahasan berkaitan dengan niat wudu. Niat wudu merupakan salah satu daripada rukun wudu. Nah, dengan makna kalau tidak ada niat maka tidak sah wudunya. Maka bila tidak sah wudunya, dalilnya ialah innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu hanya berdasarkan kepada niat. Jadi bila niat itu wajib, niat itu rukun, maka wajib belajar berkaitan dengan niat. Jadi kena tahu cara-cara nak niat yang sah menurut syarak. Kerana ada juga niat yang tidak sah menurut syarak. Jadi kalau ada kaitan dengan sah tak sah ni, kena belajar. Maka dia bagi contoh niat. Macam mana kita nak berniat ketika wudu. Sekali lagi, niat ni ialah tempatnya dalam hati. Bukannya kok lafaz tu. Lafaz tu sunat saja. Nawaitu dalam wudu, ketika wudu basuh muka tu sunat. Yang mesti wajib ni adalah hati. Kalau sebut nawaitu sekalipun tapi hati tak niat, tak jadi juga. Jadi nawaitu kok lafaz mulut ni untuk membantu hadir niat dalam hati. Jadi kalau dia tu niat lain tapi hati niat lain, bertepatan dengan wudu, sah juga. Contoh di mulut dia tu dia niat semayang tapi dalam hati dia niat wudu ketika wudu tu, sah juga. Cuma pelik sikit lah, kau mana boleh tersasar lagi semayang pula niat dia tu. Tu. Maka dia pun kata, maka niat wudu itu seperti dikata seorang, yakni dikata dalam hati lah. Nawaitu istibahati muftaqirin ilal wudu'i. Dia tak tulis maksud, kita maksudkan. Nawaitu sahaja aku istibahata muftaqirin, mengharuskan benda yang berhajat, ilal wudu'i, kepada wudu. Tu cara pertama. Biasa kita tak guna lah hak ni nya. Sahaja aku berniat mengharuskan perkara yang berhajat kepada wudu. Apa perkara berhajat pada wudu? Banyaklah. Mayang, tawaf, baca Quran. Itu semua benda yang berhajat kepada wudu. Ataupun nawaitul wudu'a. Ringkas. Ni paling ringkas sekali, dua perkataan.
sahaja aku berniat wudu, selesai. Sama ada niat wudu wajib ke, niat wudu perbaharui wudu ke, tajdid wudu dia panggil, sama saja, boleh pakai nawaitul wudu. Tu. Ataupun nawaitu fardal wudu'i, tambah satu perkataan fardu. Sahaja aku berniat fardu wudu. Bila fardu wudu, mana wudu tu wajib atas dia sebab dia nak semayang. Sama ada semayang sunat ataupun semayang wajib, dua-dua tu wajib berwudu kalau nak semayang. Kalau dia nak tawaf, wajib wudu walaupun tawaf sunat. Kalau dia itu nak baca Quran, mesti berwudu walaupun bacaan Quran tu sunat atas dia, iaitu selain daripada baca Fatihah dalam semayang. Sentuh Quran, bukan baca Quran, silap. Baca Quran boleh kalau tak ada wudu, tapi kurang pahala lah. Sentuh Quran, angkat Quran. Cuma sunat untuk baca Quran dalam keadaan berwudu. Adapun berhadas, tu lain cerita lah, hadas besar. Nipah memang tak boleh lah dia tu untuk baca Quran. Berjunub ialah memang tak boleh baca Quran. Maka kalau dia hadas kecil boleh baca Quran, kurang pahala. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, ataupun dia sebut nawaitu raf'al hadathi, aku berniat mengangkat hadas. Mengangkat ni mana menghilangkan hadas lah. Hadas ni benda tak dinampak, dia batin, dia benda dalam. Jadi kita kata nawaitu raf'a, bukannya menghilangkan biasanya benda hak zahir. Macam contoh najis. Najis tu kita menghilangkan lah, menghilangkan bau, rasa, warna. Tu najis. Kalau dia tu biasa batin, contohnya hadas, sama ada kedah kecil atau hadas besar, maka dia itu boleh niat nawaitu raf'al hadas bagi wudu. Dia tak kata al-hadath al-akbar al-asghar ni, al-hadath saja. Kalau dia tambah nawaitu raf'al hadathil akbar, tu mandi junub, tu mandi wajib. Ataupun nawaitu taharata 'anil hadathi, ataupun dia berniat sahaja aku berniat bersuci daripada hadas. Tu pun sah juga. Dia tak kata al-hadathil akbar. Kalau al-hadathil akbar pergi kepada hadas besar lah, cukup kata al-hadath, selesai. Jadi kalau dia ucap nawaitu taharata, dia niat nawaitu taharata, sahaja aku bersuci, hak tu tidak sah. Kerana umum, suci apa? Suci najis ke, suci hadas cik ke, hadas besar ke, tak jelas. Maka tidak boleh seseorang berniat nawaitu taharata, kena tambah sedikit anil hadathi. Baru jelas sahaja aku berniat untuk mengangkat, untuk bersuci daripada hadas. Baru selesai. Dan kedua daripada 5 rukun. Rukun wudu ada 5, ada 6. Niat tu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, tertib. 6. Dia panggil 4 basah, 2 kering. 2 kering tu niat dengan tertib lah, tak ada basahnya. Tu yang basahnya 4 tu pula bukan semua basuh, 1 saja yang sapu, iaitu kepala. Tak lain semua basuh. Kita kena faham basuh dengan sapu lain. Sapu ni makna tak ada titisan air, itu sapu. Basuh ni makna ada titisan air, bukan mesti corok sampai ke air baik tu kan. Contoh biasanya orang silap faham bila orang duduk kapal terbang ataupun pergi Mekah, Madinah tu, dia terbatal air semayang, jadi dia malas nak pergi tandas jauh tu. Dia pakai spray. Pakai spray boleh tak? Boleh pakai spray, tapi kena cara lah. Jadi dia spray tu jangan sekali dua, lepas tu sapu dah, tu sapu. Itu tak mengalir. Jadi kalau kita nak basuh muka dengan spray tu, kita spray banyak kali sampai rasa menitih tu, sapu. Itu baru basuh. Tapi kalau sekali 2-3 kali itu masih kering, masih air gitu ya, dia tak mengalir pun. Tu bila kita lap tu dia panggil sapu. Tu untuk kepala tak apa lah. Tu jadi hati-hati kalau orang yang nak guna spray tu kena mengaji juga. Kalau tak mengaji, sesat lah, tak sah dah wuduk tu. Benda yang perlu basuh dia pergi sapu, benda yang sapu dia pergi basuh balik.
Jadi tak kena cara tu. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan keduanya membasuh sekalian muka. Kedua tu membasuh sekalian muka. Dia kata sekalian, maknanya bulu-bulu yang tumbuh atas muka wajib juga. Daging-daging yang tumbuh atas muka wajib juga kalau ada. Contoh bulu dia tu, bulu dekat pipi tu sampai selangor panjang dia. Wajib basuh sampai selangor. Tu kalau panjang sampai selangor lah. Tu dia panggil takdir, andaian. Kalau sampai selangor bulu tu wajib basuh sebab dia kat muka. Senang ceritanya, gunting selesai masalah, habis ya. Yang pergi sampai selangor tu buat apa? Tu. Keduanya membasuh sekalian muka, maka had panjang muka. Panjang had ni daripada atas ke bawah. Dia kira situ panjangnya. Panjang tu ialah barang yakni anggota yang antara tempat tumbuh rambut kepalanya kepala seorang dan kesudahan dagunya dagu seorang. Ni tempat tumbuh rambut, dia panggil ubun rambut lah. Jadi kalau orang start rambut kat sini, tak kira. Dia kena kira uruf. Urufnya orang start sini, maka sinilah muka. Walaupun dia botak, dia profesor. Dia profesor, otak dia tu start rambut dia kat sini. Dia tak kira kat sini, dia kira sini juga. Sebab dia tu kira ghalib manusia, ghalib uruf. Jadi sini sampailah apa tadi? Mana tadi? Sampailah kepada kesudahan berlaku. Kesudahan dagu ni makna bila bertemu dua rahang dagu ni. Kat mana bertemu, situ dagu dia. Rasa sendiri tulang situ. Yang bahagian lembek tu bukan muka dah. Tu dia panggil bukan bahagian muka, bahagian lembek tu. Bahagian yang keras tu bertemu antara dua rahang ni, kiri kanan tu, situ dagu. Tu had muka. Jadi wajib basuh dari sudut panjangnya sini sampai sini lah. Tu kalau had panjang. Lepas tu lebar pula. Dan lebarnya lebar muka daripada anak telinga kepada anak telinga. Ni anak telinga kecil ni. Bukan telinga ni besar. Ni cupi ni cupi telinga, ni daun telinga, ni yang kecil ni. Sini sampai sini lebar dia. Itu hak muka yang wajib basuh. Tu selesai. Kemudian, dan jika ada bulu di dalam hak muka, sama ada jarang atau lebat, wajib disampaikan air kepadanya, kepada bulu tadi. Sekarang ni di muka seseorang tu ada bulu. Bulu dia tu jarang, sama ada bulu tu bulu pipi ke, bulu kat dahi ke. Dia jenis bulu. Ataupun lebat, wajib sampaikan air kepadanya. Hak ni yang selain janggut lah. Selain janggut bagi lelaki. Tapi kalau perempuan tiba-tiba ada janggut tebal, tebal sampai ke sini, sampai ke dada janggut perempuan, hak tu wajib basuh semua. Sebab apa? Sebab dia panggil an-nadiru kal ma'dum. Benda jarang ni macam tak ada. Jadi ada tak perempuan dia tu janggut sampai ke dada? Tak ada. Tiba-tiba ada seorang perempuan ni janggut dia sampai ke dada, maka bila nak berwuduk wajib basuh semua. Itulah siapa suruh simpan. Dicukur pula kalau tumbuh janggut kan puang tu. Tak timbul lah isunya. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, wajib sampai air kat muka tu, serta dengan kulit yang di bawahnya, di bawah bulu. Jadi kena tonyoh lah. Kalau pipi ke, kena tonyoh sini ke, kena tonyoh sikit, tekan sikit lah kalau ada bulu kat situ. Tu. Adapun janggut laki-laki dan dua tali tudungnya, dua tali tudung laki-laki. Kok mana tali tudung? Ada tudung ke? Bukan, tali tudung tu sideburn. Ini bahasa lama, tali tudung sideburn lah sini. Sini. Jadi kalau janggut laki-laki dan sideburn dia tu lebat, yang lebat sekira-kira tiada kelihatan kulit yang di bawahnya, di bawah janggut tadi, memadalah membasuh zahirnya, zahir janggut. Okey, sekarang ni laki-laki, dia ada janggut tebal. Tebal tu macam mana? Apa maksud tebal?
Dia pun bagi topik kata, oh tebal ni sekira-kira orang tak nampak dia punya kulit bila cakap dengan dia. Jarak cakap tu lebih kurang itu macam urus lah jarak cakap. Cakap dengan seseorang tu kau dah berapa jarak dia. Situ lah. Dia tengok kodar tu, oh tak nampak kulit dia tu. Makna tebal lah bulu dia. Tapi kalau cakap-cakap, nampak lagi kulit warna koko tu. Tu makna jarang lah. Bukan masuk dalam isu ni lah kalau jarang janggut. Ni tebal janggut. Bila tebal janggut atau tebal sideburn, dengan sekira-kira orang cakap dengan kita tak nampak kulit kita, hanya nampak bulu, maka ketika tu dia wajib basuh zohir saja. Zohir makna dia gini sajalah. Gitu ya. Tak payah sampai ke dalam. Yang selat sampai ke dalam tu sunat bagi dia. Tak wajib lah. Biasa tengok kalau orang janggut tebal gitu, dia basuh zohir lah. Gitu ya. Tak payah nak gitu-gitu, tak payah dah. Celah-celah. Sebab dia wuduk ni benda yang selalu dia buat, maka dimaafkan. Beza dengan mandi. Mandi junub memang kena semua. Mandi junub memang kena semua. Janggut tu tebal lagu mana pun, dia wajib kenakan air pada semua janggut dia. Tu cara mandi. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, di dalam hak muka habis bersalahan yang jarang. Kalau bulu janggut tadi jarang, ataupun bulu janggut tadi itu ataupun sideburn itu jarang. Macam mana jarang tu? Sekira-kira kelihatan kulit yang di bawahnya, di bawah janggut. Orang bercakap sini, dia dekat sini, dia bercakap, orang tu nampak kulit dia, nampak, mana jarang. Mana jarang lah. Kalau nampak kulit tu mana jarang. Kalau tak nampak kulit mana tebal. Kalau nampak kulit macam mana? Maka wajib menyampaikan air kepada batinnya, kepada batin janggut. Batin ni mana kena selat habis. Batin tu maksud batin. Batin mana kena selat habis. Macam contoh seseorang tu ada contoh 50 helai janggut. 50 helai janggut, orang tengok ada lagi dah aku tu cotek tu, maka dia tu kena wajib basuh sampai habis, kena perata habis lah, kena selat habis. Tu. Dan kulit yang di bawah janggut yang jarang tadi, kulit memang wajib lah, kulit wajib. Kemudian bulu tu yang nipis tadi tu ataupun yang tidak tebal tu wajib juga basuh semua. Dan bersalahan janggut perempuan. Janggut perempuan kalau ada lah. Ada ke? Ada. Saya jumpa dah kat Kelantan. Masuk paper lah. Tak tahulah dia penyakit apa tau. Janggut macam lelaki. Masuk paper sampai. Jadi kalau dia tu masuk paper pula. Kalau dia tu jenis ada janggut macam mana? Dia kata bersalahan janggut perempuan dan khuntha. Khuntha sini khuntha muskil. Khuntha ni ada dua. Khuntha muskil, khuntha wadih. Khuntha muskil wadih ni siapa yang tentu? Doktor. Jadi dia lahir-lahir tengok ada dua kemaluan. Ada farah, ada zakar. Sudah. Tu khuntha. Khuntha ni pula ada dua pesen. Ada muskil. Muskil ni maknanya zakar fungsi, farah pun fungsi. Fungsi belaka. Dia kencing kut farah pun ya, dia kencing kut zakar pun ya, tubik hid pun kut farah, keluar air mani kut zakar pula. Jadi dua-dua fungsi. Tu khuntha muskil. Khuntha muskil kebanyakan hukum dia macam perempuan, kebanyakan hukum. Jadi kalau khuntha muskil tu ada, dia wajib pakai tudung lah. Dia wajib pakai tudung. Dia macam perempuan, tapi bukan perempuan. Gitu. Dia tengah-tengah. Perempuan pun tidak, lelaki pun tidak, tapi dimenangkan hukum perempuan pada dia. Tu khuntha muskil. Khuntha wadih pula dia ni ada dua kemaluan, tapi doktor sahkan dia ni fungsi hak laki saja. Laki lah ya. Dia laki dah lah. Ataupun doktor sahkan dia ni fungsi farah saja. Maka perempuan lah dia. Jadi khuntha muskil tak boleh kahwin. Sebab dia tu tak tahu kita kahwin dengan siapa sebenarnya, laki ke perempuan. Sebab dia muskil, tak tahu jantina. Kalau khuntha wadih, bolehlah kita kahwin sebab wadih dah jelas dia ni jantina apa.
Kira hak satu lagi punya kemaluan tu daging yang lebih dia panggil. Daging lebihan. Tu. Jadi orang perempuan dan khunsa tadi tu, dan tali bersalahan janggut perempuan dan khunsa noktah. Yakni kalau dia tu tebal wajib basuh semua. Janggut perempuan tebal sampai ke dada contohnya. Tebal, tak nampak dagu. Wajib basuh semua. Sebab atas kaedah an-nadiru kal ma'dum. Benda yang jarang ni macam tak ada. Tu. Kemudian kata muallif, dan tali tudung keduanya, tali tudung bagi perempuan dan khunsa. Tali tudung, janggut khunsa dan janggut perempuan dan saiben perempuan tadi tu, maka wajib disampaikan air kepada kulit keduanya, kedua perempuan dan juga khunsa. Batu bila tali tudung ataupun saiben tu jangan letak belakang telinga. Hak tu bahagian muka. Dia wajib basuh. Kalau tak basuh, dia lipat masuk di bawah telinga, di belakang telinga, dia pun basuh muka, tak sah basuh muka. Bila tak sah basuh muka, tak sah wuduk dia. Tak sah wuduk dia, tak sah sembahyang dia. Tu dia batu macam mana? Batu macam mana? Apa basuh dia saiben tu? Kalau panjang ke Selangor pun sampai Selangor lah basuhnya. Senang cerita, gunting, habis selesai masalah. Tu. Kalau tak mau basuh sangat. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, dan jika itu sekalipun, bukan jika itu la'alla sawak gini dan jika tebal itu apa? Itu khunsa tali tudung dan juga janggut tu sekalipun, wajib basuh walaupun tebal. Kenapa tebal wajib basuh? Kerana nadir ia janggut perempuan yang tebal. Nadir ni makna ganjil, pelik. Benda pelik ni syarak hukum macam tak ada, tak berlaku. Hukum pelik an-nadir kal ma'dum. Benda pelik ni macam tak ada. Tapi ada benda pelik yang ada hukum. Ni pelik lah, dua perempuan keluar janggut. Mana ada? Itu zaliknya yang berjanggut laki. Tiba-tiba perempuan tumbuh janggut. Pelik lah. Tu dan tiada dapat tiada ni bahasa lama. Tak dapat tiada ni makna mesti. Mestilah serta dengan membasuh muka itu, membasuhkan satu suku daripada kepala seorang, dan tengkok seorang, dan barang yang di bawah dagu seorang. Dia kata tiada dapat tiada ni mesti basuh muka tu, kita basuh sekali kepala sikit, tengkok sikit, dan barang yang di bawah dagu sikit. Sebab apa? Sebab dia panggil ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Benda yang wajib ma la yatimul wajib, tidak akan sempurna benda wajib melainkan kita buat benda tu, maka benda tu jadi wajib. Sekarang ni kita kata had muka daripada ubun sampai dagu. Kalau kot sini pula anak telinga ke anak telinga. Jadi nak basuh tu, nak sempurnakan basuhan ni kena lebih sikit ya. Ni bukan hak sunat ni, hak wajib. Mana janganlah kita basuh betul-betul sini, lebih sikit lah. Itu. Lebih sikit. Lebih sikit tu kat mana dia kata? Dekat ni. Tadi. Dekat suku, yakni sebahagian daripada kepala atas ni. Basuh sikit. Bukan atas ni hak sunat dah. Sikit je. Sini. Ni qadar wajib ni. Kalau bab sunat pula dia suruh lebih lagi. Dan tengkok dan barang yang di bawah dagu seorang, bawah ni. Lebih sikit. Basuh semua. Tengkok sekali. Tengkok sini leher ni. Bukan sini. Sini lain. Tu basuh tengkok leher ataupun bawah dagu tu. Kemudian kata muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kemudian dan ketiganya habis. Selesailah bab bahagian basuh muka. Basuh muka hak wajib lah. Yang sunat nanti akan datang kot.
Dan ketiga daripada 6, membasuh dua tangan. Dua tangan serta siku. Jadi dua tangan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka kamu dan tangan kamu sehingga siku. Sehingga siku tu masuk siku ke tak? Ulama bahas. Masuk siku tak? Masuk siku. Makna siku pun wajib basuh. Tu. Maka bila begitu, dan jika tiada dua siku seorang, diiktibarkan qadar keduanya, qadar dua siku. Sekarang ni orang ni lahir tak ada siku. Macam mana dia nak basuh sampai kat mana? Kalau tak ada siku, dia terus tangan ni tak ada siku, terus tulangnya. Memang gini tangan dia tak boleh gini sebab tak ada siku. Gini je. Maka macam mana dia nak basuh? Maka dia kata, ulama sebut qadar uruf. Qadar uruf macam mana? Siku orang, situlah. Mana kalau dia straight gini, basuh sinilah. Tu kalau tak ada siku pada asal. Maka dia iktibarkan uruf tempat tu. Siku orang kebanyakannya berapa cm. Kira sendiri lah. Dan wajib membasuh barang yang atas dua tangannya, dua tangan seorang, daripada bulu. Satu lagi, kalau seseorang itu ada siku, tapi siku dia kok sini. Contoh, siku dia dekat sini, bukan sini. Sini normal lah, siku kat sini. Maka adakah wajib basuh sampai sini ataupun sini? Maka berlaku khilaf ulama. Ada yang kata kalau siku dia sampai sini ataupun sampai bahu ni, wajib basuh sampai bahu. Tu pandangan pertama. Pandangan kedua kata tak wajib basuh sampai bahu, wajib basuh sini juga, kerana tengok pada uruf adat manusia. Tu. Jadi khilaf lah. Selesai. Kemudian kata mu'alif, dan wajib membasuh barang yang atas dua tangan daripada bulu. Tangannya tangan seorang daripada bulu. Sama macam muka lah. Bulu tu kalau bulu tu panjang sampai ke selangor lah wajib basuh. Tu. Sebab apa? Sebab dia tubuh di atas tangan. Maka benda-benda yang ada atas tangan, bulu ke daging, wajib basuh. Dan jika lebat sekalipun, walaupun lebat, tak nampak tangan tu, bulu banyak sangat, wajib basuh semua. Wajib tu sekalipun zahir dan batin. Mana kena tonyoh kalau tak nampak tangan. Bulu tebal sangat sampai tak nampak tangan, wajib tonyoh. Bagi semua zahir batin kena belaka air. Tapi jaranglah benda tu. Nak kata kalau ada gitu hukum dia. Dia pegah dia bukannya dia mikir ataupun dia hukumkan benda yang kita jumpa je. Ada benda yang tak jumpa dia hukum juga, dia buat masalah. Dulu ada ulama salah dulu, dia buat masalah. Kalau seseorang tawaf atas udara, sah ke tak? Zaman dulu 100 lebih hijrah, mana ada kapal terbang ni? Mana ada helikopter? Tu. Tapi sekarang helikopter ada, boleh tak dia tawaf atas Kaabah guna helikopter? Boleh. Dulu tak tahu macam mana helikopter, kapal terbang, mereka tak tahu. Tapi mereka kata sah. Sekarang ni bila ada tahun dah, contoh kalau kita ni kaya ke, malah tawaf ke jalan, tawaf ke udara. Pusing kat udara dengan helikopter. Boleh. Tu cuma tak tahu lah ada gedak tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan daging yang tumbuh padanya pada tangan. Daging lebih tumbuh, ketumbuhan ke apa ke, ada atas tangan, wajib basuh. Senang ya. Dan jari yang lebih, contohnya tangan dia tu ada 1000 jari. 1000 tu wajib basuh. Dia ada 6, biasanya ada 6 jari lah lebih. Dia ada kecil satu. Tu pun basuh juga, wajib basuh. Sebab dia ada atas tangan. Kalau sejuta jari, wajib basuh. Tu. Dan segala kuku seorang. Kuku wajib basuh ni. Bila basuh tangan. Bukan basuh tangan hak sunat tu. Hak sunat tak ada apa. Ni basuh tangan hak wajib ni. Kuku ni kena wajib basuh. Hak zuhir ni. Kalau kita buat gini ni, tu. Hak tu lah kalau ada kuku. Lepas tu kena potong. Kalau malah. Tu. Lepas tu dia kata,
Dan wajib menghilangkan barang yang di bawahnya daripada bawah kuku, daripada campur-campur yang menegah sampai air ke bawahnya, ke bawah kuku. Ini bagi orang ada kuku. Jadi kalau kita tak mau cerita hak gininya, senang cerita, panjang potong, selesai masalah. Jadi kalau dia ada kuku, ada daki, atas pandangan mu'tamad, kalau dia basuh tangan tak kena ada daki lagi, maka tak kenalah air kat situ, tak sah wuduk dia. Tak sah basuhan tangan. Bila tak sah basuhan tangan, tak sah lah wuduknya kalau dia sambung juga sampai bila-bila, sampai masuk semayang pun tak sah. Sebab dia ada daki, ada benda kotoran-kotoran di kuku yang mana dia tidak hilangkan. Jadi kalau bagi orang yang ada kuku, sebelum wuduk tu pastikan hilang daki tu, bekas-bekas makanan ke, kita makan dengan tangan, kita punya kuku panjang terlekat dekat situ, maka kena buang. Ataupun potong kuku, senang cerita. Dan duri yang pada tangan, duri yang pada tangan wajib cabut. Kena duri, lepas tu kita ambil wuduk, tak sah, kena cabut dulu. Duri ni duri yang mana duri yang dia tercocok di tangan, masih ada zahir dia, masih ada tinggal duri, benda tu lah yang mana kita boleh cabut, tu kena cabut. Lepas tu kita wuduk lah. Tapi kalau duri tu tenggelam sampai masuk dalam dah, tu tak wajib cabut. Tu dah dia panggil sedaging dah. Tu dah panggil sedaging. Tak apa, dimaafkan. Tu kata mu'alif rahimahullah, dan tiada wajib dihilangkan keruping. Keruping apa tu? Bahasa Melayu tu apa tu? Keruping apa tu? Kaf dalam apa dia? Kedal. Apa dia? Keruping kedal. Kita tahulah keruping tu. Keruping tu jenis, kalau contoh dulu saya ada penyakit gitu lah, waktu kecil. Dia keruping dekat dada. Dia macam apa, penyakit apa tak ingat lah kita pun. 2 minggu dia gatal-gatal sampai naik keruping. Boleh korek, boleh cabut. Tu keruping lah tu. Dia kata tiada wajib dihilangkan keruping. Jadi contoh kalau kat tangan kita ada keruping, jenis ada penyakit gatal contohnya, bila kita kita gaul tu dia keluar, kuping tu, tu tak wajib cabut tu sakit weh. Tu tak wajib cabut. Try pula dah. Basuh lah muka tu, sama lah jerawat, sama. Ada timbul jerawat ke, jerawat yang bukan darah ni lah timbul ke, tak payah kopek habis tu. Dan jika mudah dihilangkan sekalipun, walaupun mudah nak hilangkan kuping tu, tapi tak wajib basuh, tak wajib tanggalkan, tak payah. Teruskan berwuduk macam biasa, kuping tak ada masalah. Dan berlakulah segala hukum ini pada segala anggota wuduk. Yang ni siapa? Anggota wuduk kaki sehari. Kaki pun sama juga. Sehari dia malas nak sebut lah tu, dia sebut sekarang ni. Hak ni sama je lah, kat muka ke, muka ada kuping ke, dekat kaki ke, sama lah. Tu tak nak mikir dah. Tu. Dan keempat daripada rukun wuduk, menyapu satu juzuk, iaitu satu bahagian daripada kulit kepala seorang. Ni mazhab Syafi'i. Hak qada wajibnya satu bahagian, mana-mana bahagian kat kepala ni kita calik selesai, itu wajib. Hatta dalam mazhab Syafi'i sebut kalau kita tempek saja, boleh. Tak payah buat gini pun tak apa. Ambil air, satu jari tak, selesai. Walaupun separuh helai rambut sekalipun, punya begitu. Walaupun kita ambil benda lain tempek di kepala sekalipun. Contoh kita ambil kain buruk basah, cabut, letak atas kepala. Sapu kepala dah tu. Cuma tu tidak afdal lah. Yang afdalnya seluruh kepala, sebab nak elak khilaf daripada mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata wajib sapu sekalian kepala. Jadi sapunya begini lah. Tu yang afdal. Bagi yang rambut pendek sekali saja, bagi yang rambut panjang sekali, lepas tu tarik balik. Gitu. Tu kalau panjang. Tu. Dan tiada tadi satu juzuk daripada kulit kepala, atau menyapu setengah rambut kepala yang di dalam hak kepala. Setengah rambut tu mana?
separuh sehelai rambut. Sehelai tu separuh dia. Oh, parok kat tu. Sah juga. Tu. Dan jika seurat rambut atau setengah urat rambut sekalipun, setengah urat, sehelai ataupun setengah helai, sah juga. Jadi kalau untuk basuh atau untuk sapu pala ni bukan basuh, basuh pala makruh. Dia sapu. Basuh tempat yang suruh sapu hukumnya makruh. Contoh sapu khuf, kita pergi basuh khuf, makruh walaupun sah. Tu. Tapi kalau benda yang suruh basuh kita sapu, hak tu tak sah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, atau kepala sekalipun, atau kepala seurat rambut yang satu sekalipun, atau kepala seurat rambut yang satu sekalipun. Lebih kurang tadi seurat rambut atau setengahnya sekalipun, atau kepala seurat rambut yang satu sekalipun. Sama lebih kurang. Dan tiada memadai menyapu atas rambut yang disanggul. Macam mana? Sekira-kira jikalau ditarikkan sanggul keluar daripada hak kepala. Ni untuk orang laki-laki yang rambut panjang atau perempuan. Jadi dia bersanggul, dia pakailah sanggul tu, sanggul. Contoh tempel sini. Jadi tidak boleh dan tidak memadai dia ambil basah tangan pak dekat sanggul dia. Tidak memadai. Tidak memadai itu macam mana? Dengan sekira-kira kalau kita buka sanggul tu, tempat yang kita sapu tu jatuh di bahu. Itu bukan hak kepala. Tu. Itu bukan hak kepala. Tu tidak sah. Senang ceritanya, tak payahlah tepek sanggul tu kat sini sudahlah. Kalau dia tepek sanggul tu tidak sah. Ataupun kawan tu rambut panjang, dia bukan sanggul, rambut panjang sampai ke punggung. Dia pun ambil air, dia calik dekat mana hujung rambut yang kat punggung tu. Tidak sah kerana tu bukan hak kepala. Hak kepala sini. Walaupun tu rambut daripada kepala, tapi sapuan kepala mesti di kepala. Walaupun ada rambut. Dia bukan basuh, dia bukan sapu rambut, sapu kepala. Jadi kena hak kepala lah. Jadi rambut yang tidak berada pada hak kepala tidak sah sapu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan memadai pada menyapu kepala barang mana pihak ada ia barang. Yakni kalau dia nak sapu kepala tu, sapulah mana-mana pun, depan ke belakang ke kiri ke kanan ke tengah ke, ikut hang lah. Boleh belaka. Contoh dia pakai serban, ada sini rambut, sinilah. Malah buka serban dia sampai ke arah, contohnya susah nak beli. Pakai sejam, dia pun malas nak buka, dia pun untuk basuhan, untuk sapuan rambut tu, situlah kek itu ya. Sudah. Dan jika pada juzuk yang wajib membasuh akan juzuk serta muka dahulu itu sekalipun. Kan tadi kita belajar bab muka, ada bahagian kepala yang kena sikit wajib. Bahagian kepala. Tadi kita kata basuhan kepala basuhan muka itu tak sempurna melainkan kena naik atas sikit kepala. Walaupun sat lagi dia sapu kepala dekat sini sekalipun sah. Tu maksud dia. Jadi basuh kepala sikit di bahagian muka, atas pada bahagian muka wajib. Sebab dia panggil ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Benda yang wajib tidak sempurna tanpa dia, maka dia tu wajib. Jadi basuhan muka tidak sempurna melainkan kena naik atas sikit kepala, maka atas sikit kepala tu pun wajib basuh. Lepas tu sehari dia sapu kepala pula dekat sini juga. Sah, tak ada masalah. Tu. Habis. Dan tiada ta'yin menyapu dengan tangan, yakni tiada tertentu menyapu dengan tangan. Bukannya kena tangan, kalau guna kaki pun tak apa. Celup kaki, dia ambil kaki naik atas kepala, tak apa. Dia ambil ke buruk, dia basuh, dia cicah dengan air tu, dia pun letak kat atas kepala, tak apa. Asalkan kena atas kepala air tu. Dan jika disapukan dengan kayu atau umpamanya, bermadalah. Sah. Ambil kayu, ambil kain buruk. Sah. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.